jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka sama-sama pada malam ini kita sambung kembali pengajian kita dalam perbahasan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kitab Nurul Yaqin. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala direzekikan untuk mendapat cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkat kita mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah, dan ini merupakan kajian yang terakhir sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita semua dapat manfaat daripada kajian kita pada malam ini. InsyaAllah majlis akan akan masuk untuk silakan Maulana untuk menyampaikan kuliah maghribnya kepada Allah yang Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dimuliakan Fadilatul Syekh Ustaz Amirul selaku imam merangkap pengurusi majlis kita pada malam ini, yang dihormati lagi dikasihi Barisan Ahli Jatang Kuasa Surau Putra Al-Amin, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ramai-ramai penduduk dunia di saat ini, Allah Taala pilih kita, segelintir manusia yang dipilih oleh Allah Taala untuk diletakkan di dalam hati kita ini kalimah yang teragung, kalimah yang termulia di sisi Allah Taala. Kalimah yang lebih berat daripada 7 petala langit dan bumi. Kalimah yang Allah Ta'ala pilih secara khusus daripada khazanah Allah, itu kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan kalimah ini kita mulia, dengan kalimah ini kita berjaya, dengan kalimah ini darjat manusia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal 'abdu mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Allah kata satu orang hamba yang beriman lebih baik daripada seorang kafir yang musyrik, sekalipun kamu suka kepada akhlak budi pekerti orang kafir yang musyrik itu,
Tetapi di sisi Allah, kedudukan orang beriman tetap tinggi, tetap mulia, tetap agung dan unggul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan rahmatullahi Allah, keimanan yang kita kecapi pada saat ini adalah merupakan hasil daripada pengorbanan orang-orang terdahulu. Kita bukan dapat agama ni secara percuma. Walaupun kita hari ini beriman pada Allah, kita tak ada apa-apa susah payah pun di atas iman ini, di atas kalimah ini. Setitik darah pun tak pernah tumpah daripada badan kita. Setitik peluh pun tak pernah keluar. Satu hari pun kita tak pernah lapar dan dahaga kerana agama. Dan kita tak pernah diusir daripada kampung halaman kita di atas maksud agama ini. Tetapi kita yakin agama Islam sampai ke Nusantara, ke Malaysia ini, ke negara kita yang hari ini kita semua mengecap nikmat Islam, nikmat iman. Tak lama lagi kita nak sambut Ramadan. Ada di antara kita tak lama lagi nak pergi menunaikan umrah. Nikmat yang tak mampu kita nak bayar dengan apa pun kepada Allah Ta'ala. Nikmat yang tak mampu kita nak syukur. Tetapi hakikat sebenarnya Islam yang kita anuti saat ini merupakan agama yang dulunya dimulakan dengan penuh pengorbanan, dengan penuh susah payah, dengan penuh tangisan, dengan penuh kerisauan dan kebimbangan. Banyak nyawa yang terkorban untuk agama ini. Banyak insan yang menderita kerana agama ini. Banyak air mati yang tertumpah kerana agama ini. Sudah tentu yang paling banyak susah, yang paling banyak menderita kerana agama ini adalah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita baca doa ini, jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Semoga Allah balas bagi pihak kita umat akhir zaman kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan balasan nikmat yang tak setinggi-tinggi, yang seagung-agung nikmat. Balasan nikmat yang selayak dengan kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan pengorbanan yang Nabi telah curahkan untuk kita semua. Dan bukan sekadar Nabi ni tuan-tuan yang mulia hadir ke dunia bersendirian. Kalau Nabi lain mungkin datang ke dunia ini bersendirian. Ada Nabi yang berdakwah bersendirian, macam Nabi Ismail AS, tak ada pengikut. Ada Nabi yang Masya Allah datang ke dunia berdakwah, tak ramai pengikut. Nabi Nuh AS 82 orang. Sebelum Nabi ini, pengikut yang paling ramai yang pernah menjadi umat bagi seorang Nabi adalah umat Nabi Allah Musa AS. Itu pun Allah Ta'ala cuma pilih Bani Israel, satu bangsa Yahudi untuk beriman kepada Musa AS. Belum pernah ada dalam sejarah di mana seorang Nabi Allah pilih pengikut dia daripada berbilang-bilang bangsa, berbilang-bilang kabilah. Bahkan belum pernah ada seorang Nabi yang dilantik oleh Allah untuk jadi seorang Nabi yang akan berdakwah, yang mana medan dakwah dia, ruang lingkup dakwah dia adalah seluruh alam semesta sampai hari kiamat, melainkan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah muliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekadar dengan kemuliaan Nabi, dengan kehebatan Nabi, dengan segala kelebihan yang ada pada Nabi, tetapi kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Allah Ta'ala pun angkat umat baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka bukan Nabi, tetapi mereka telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimah yang sama. Allah bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi-Nabi ini mendapat gelaran Al-Mukhtar, yang terpilih. Al-Mustafa, Muhammad Al-Mukhtar, Muhammad yang terpilih. Muhammad Al-Mustafa, Muhammad yang terpilih. Muhammad Al-Mujtaba, Muhammad yang terpilih. Allah guna berbagai-bagai sirah untuk menggambarkan Allah pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu ketika mana Allah nak lantik seseorang jadi Rasul. Allah mengetahui kemampuan yang ada pada Rasul itu. Allah tahu kemampuan yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Allah Ta'ala hadirkan Nabi SAW ke muka bumi ini, ketika mana Nabi mula berdakwah, yang mana kita baca sebelum ini, ad-da'watu sirran, selama 3 tahun Nabi SAW menjalankan dakwah secara rahsia. Selepas 3 tahun barulah Nabi SAW
telah mengatakan al-jahru bit-tabligh. Nabi SAW menjalankan dakwah secara terang-terangan, bertabligh secara terang-terangan. Tetapi tuan-tuan mulia, ketika mana Allah menceritakan sifat umat Nabi ni pun, Allah beritahu huwajtabakum, Allah yang memilih kamu. Jadi bila kamu telah dipilih oleh Allah menjadi pembantu Rasulullah SAW, maka Allah beritahu wajahidu fillahi haqqa jihadih. Bermujahadahlah kamu, berkorbanlah kamu wahai umat Muhammad dengan pengorbanan yang setinggi-tingginya untuk agama ini. Kerana kamu telah dipilih oleh Allah Ta'ala, kamu bukan Nabi, kamu adalah pendosa. Tetapi Masya Allah, Allah telah pilih kamu. Dan sudah tentu tuan-tuan yang mulia, umat Rasulullah ni semuanya mulia. Tetapi umat yang paling mulia adalah umat yang dinamakan as-sabiqun al-awwalun, golongan yang terawal, yang dipilih oleh Allah untuk Allah masukkan ke dalam hati mereka sinar iman. Allah masukkan ke dalam hati mereka kefahaman agama. Allah berikan kepada mereka ni hakikat agama ni, kemanisan Islam, sehingga tuan-tuan yang mulia, mereka ni sanggup mengorbankan apa saja. Maka tuan-tuan yang mulia, di antara insan-insan yang mulia yang dinamakan sabiqun al-awwalun itu, kita dah cerita dah sebelum ini. Di antara mereka adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ini orang-orang yang mengenal Islam bukan ketika Islam dah glamour. Bukan dia memeluk Islam ketika mana Islam dah tersebar ke seluruh dunia. Hari ini banyak orang masuk Islam setelah dia melihat Islam tu agama yang benar, mungkin menerusi bukti-bukti saintifik. Saintis masuk Islam itu biasa sebab dia dah tengok kebenaran baru dia nak masuk Islam. Itu tak hebat. Orang yang hebat adalah golongan yang memeluk Islam, beriman pada Nabi dalam keadaan tak nampak apa pun lagi, apa kebenaran, dan tak nampak lagi kemenangan Islam, tak nampak lagi kehebatan agama ni, tak tahulah agama ni berkembang ke tak berkembang. Tetapi mereka awal-awal lagi telah berpusu-pusu, berduyun-duyun mengikuti agama yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikata wa minas sabiqin al-awwalin, di antara orang yang dinamakan mendapat gelaran title sabiqun al-awwalun di kalangan umat Islam ni, orang yang beriman sebelum Fatah Mekah dengan selepas Fatah Mekah berbeza. Orang yang beriman di sisi Allah sebelum hijrah dengan selepas hijrah berbeza. Orang yang beriman pada awal Islam dengan akhir Islam berbeza. Maka sudah tentu nilai keimanan yang paling tinggi di sisi Allah adalah golongan yang dinamakan as-sabiqun al-awwalun. Dan dalam Islam, kita memuliakan orang Islam ni bukan berdasarkan pangkat dia. Kita memuliakan setiap orang umat Nabi ni berdasarkan banyak mana korban dia untuk agama. Sebab itu Nabi SAW akan muliakan sahabat ikut pengorbanan mereka. Siapa yang pernah menyertai peperangan Badar, kedudukan dia lain di sisi Allah. Sahabat Badar, Ashabul Badar yang mati syahid dalam peperangan Badar lagi tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sahabat Uhud, dia akan mendapat gelaran Al-Badri. Orang yang pernah menyertai peperangan Uhud mendapat gelaran Al-Hudi. Masya Allah. Ada sahabat yang menyertai peperangan Khandaq, ada para sahabat yang menyertai peperangan Tabuk. Tetapi title yang paling tinggi yang Allah bagi adalah As-Sabiqun Al-Awwalun, orang yang terawal-awal memeluk Islam di 3 tahun yang pertama. Maka dikata salah satu daripada Sabiqun al-awwalin itu namanya Khalid bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah bin Abd Syams al-Umawi al-Qurashi. Dia katakan kana abuhu sayyidu Quraisy, bapa dia adalah di antara pemuka-pemuka Quraisy, ketua orang Quraisy. Jadi Allah uji orang Quraisy ni, bapaknya kufur pada Allah, anaknya beriman pada Allah. Dalam peperangan Badar pula Allah uji, bapa bertempur dengan anak. Masya Allah, hebatnya peperangan Badar ni tuan-tuan. Iaitu, tuan-tuan yang mulia, anak dengan ayah terpaksa berbunuh-bunuh. Masya Allah, sahabat Nabi nak bunuh darah daging sendiri kerana mereka adalah berada di pihak yang lain. Bayangkan, bukan sekadar pengorbanan, nak berkorban keluar jalan Allah bulan Ramadan, berjihad, tapi macam mana nak, Allahu Akbar, tetapi nilai keimanan yang tinggi dalam diri para sahabat. Maka dia kata idza atamma,
ketua Quraisy, bapa dia ni masya-Allah, yang bernama Sa'id ni, Sa'id bin Al-As ni, kalau dia pakai serban, lam ya'tamma Quraisyun ijlalan lahu. Kalau dia mula pakai serban, maka semua orang Quraisy akan tanggal serban. Kenapa? Memuliakan dia. Ini satu budaya di kalangan orang Arab. Memang serban dipakai serban ni satu, masya-Allah, benda yang hebat kan. Bahkan saya selalu beritahu serban ni sebenarnya adalah umpama mahkota bagi orang Islam. Bila orang Islam pakai serban ni, sebenarnya perasaan kita pun lain. Kita yang pakai, orang tengok kita pun nampak lain. Saya pernah pergi Langkawi, tuan-tuan, pakai serban. Seorang Mak Saleh daripada Itali, come brother. Wallahi I like your turban, dia kata. You look very smart, kata. Awak nampak sangat smart bila awak pakai serban. Aku suka serban kamu. Dan semua Nabi-Nabi pakai serban. Nabi-Nabi punya persalinan sama je. Nabi pakai serban. Dan kebanyakan Nabi masuk umur 40 semua bertongkat, tuan-tuan. Saya cuba belajar-belajar pakai tongkat. Bukan kerana kita sakit. Kita pakai tongkat, orang tegur selalu, "Ustaz sakit kaki ke?" Kan? Bukan kerana sakit kaki. Kerana kita ni nak meniru Nabi punya penampilan tu, kita nak tiru 100% kalau bolehnya, tuan-tuan. Tetapi ada juga kalanya, tuan-tuan, orang Arab ni dia akan tinggalkan serban kerana menghormati tok guru dia, masya-Allah. Kita tengok para habaib kadang-kadang bila tok guru datang daripada Yaman, yang anak-anak murid yang besar-besar ni pun tanggal serban. Tak nak pakai serban depan tuan guru. Itu pun satu alamat. Kita yang tak faham ni, kita ingat, oh pakai serban ni kerana Allah. Tetapi ada kalanya, masya-Allah, kita tanggal serban untuk menzahirkan kita ni lebih rendah daripada orang yang ada di hadapan kita. Ini budaya orang Arab. Jadi dia punya bapa dia ni punya tinggi kedudukan, bapa Khalid ni, iaitu Sa'id bin Al-As ni. Kalau dia pakai serban, semua orang Quraisy tanggal serban. Masya-Allah. Wa kana Khalid bin Sa'id qad ra'a fi manami, tetapi Allah bagi hidayat kepada dia ni bukan dengan dakwah Nabi. Ada kalanya, tuan-tuan, kalau kita ni asal dakwah ni bukan dengan percakapan. Asal dakwah ni dengan kerisauan. Bila kita betul-betul risau tentang umat ni, risau tentang agama ni, tuan-tuan, ada masa Allah hantar kita masuk dalam mimpi orang. Kalau betul-betul kita ni risau tentang umat ni, kita masuk dalam mimpi orang di China, kita masuk dalam mimpi orang di Brazil, kita masuk dalam mimpi orang di Australia. Orang mimpi kita ajak dia masuk Islam. Kita tak mampu sampai ke sana. Jadi Khalid bin Sa'id ini satu hari dia bermimpi. Dia kata, "Annahu qad ra'a fi manami annahu sayaqa'u fi hawiyatin." Dia ni nak terjatuh dalam sebuah gaung yang sangat dalam. Dalam mimpi tadi. Fa adrakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi tampil muncul dalam mimpi dia dan telah memegang tangan dia. Wa khallasahu, dan Nabi telah selamatkan dia, masya-Allah. Allahu akbar. Kalau kita sampai tahap macam tu, alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Kan? Kalau kita betul-betul ikhlas, kalau kita betul-betul fikir, risau, sedih tentang agama ni, tuan-tuan, fikir, risau kita ni masuk ke dalam orang yang sedang ada hidup di dunia ni, bahkan bayi-bayi yang belum lahir lagi pun dah sampai fikir itu masuk. Itulah kehebatan fikir risau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini kita semua, tuan-tuan, kebanyakan kita dah hilang fikir risau ni. Fikir risau agama ni, tuan-tuan. Sepatutnya orang Islam sekarang risaunya tentang agama. Agama kita sedang mundur, agama kita sedang jatuh. Tengok orang jauh daripada agama, tengok masjid kosong, tengok wanita tak menutup aurat dengan sempurna. Kita sendiri pun tak dapat amalkan sunnah Nabi dengan sempurna. Perintah Allah pun banyak kita tinggalkan. Sebenarnya kita kena risau. Bila tengok ahli keluarga kita tak amalkan agama dengan sempurna, istilah puas hati tu tak ada, tuan-tuan. Kerisauan kita inilah menyelamatkan alam ni. Masya-Allah. Maulana Ilyas rahmatullahi alaihi beritahu, kerisauan seorang dai inilah merupakan roh dalam dakwah dia. Kalau berdakwah tanpa ada risau, tanpa ada bimbang, kita dah puas hati dah dengan pencapaian kita, maka matilah roh dalam dakwah, roh dakwah dalam diri seorang manusia. Maka kita tengok kerisauan Nabi ni begitu dahsyat sampai masuk dalam mimpi Khalid bin Sa'id.
dan Nabi telah menyelamatkan dia. Allahu Akbar. Faja'a ilaihi, lalu siang hari, keesokan harinya, Khalid bin Sa'id datang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jarang dengar nama Khalid bin Sa'id ni, tuan-tuan. Mungkin nak hafal pun payah. Selalu kalau tanya 10 laki-laki yang dijamin syurga, asyarah mubasyarah bil jannah, kita tak teringat nama Khalid bin Sa'id. Kita teringat Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kan? Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi Khalid bin Sa'id kita terlupa, tuan-tuan. Kena ingat. Malam ni kita dah dengar cerita dia, kita kena hafal nama dia, insya-Allah. Jadi keesokan hari dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Kamu dakwah kami ni kepada apa?" "Ila ma tad'u." "Ya Muhammad, wahai Muhammad, kamu dakwah umat ini, manusia ni kepada apa?" Tapi sebenarnya semalam Nabi dah dakwah dia dah. Ini nak pergi, nak dapatkan lagi keyakinan, siang hari dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ni, tuan-tuan, dakwah Nabi ni sama je. Daripada zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, dakwah para Nabi ni sama je. Yang pertama, semua Nabi-Nabi mendakwah manusia kepada Allah. Ad'uka ila ibadatillahi wahda. Aku mendakwah kamu agar kita semua menyembah Allah, hanya Allah Tuhan yang satu. Kan? La syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Semua Nabi mendakwah kepada tauhid. Semua Nabi ajak beribadat hanya kepada Allah. Semua Nabi-Nabi mendakwah manusia kepada kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengisbatkan Allah, menafikan syarik sekutu bagi Allah. Semua Nabi-Nabi sama saja, tuan-tuan. Dan kalau kita ajak manusia kepada Allah, hari ini banyak manusia mengajak manusia kepada benda lain, ajak manusia kepada makhluk. Kita hari ini, mulai daripada hari ini, kita pun nak belajar tiru Nabi-Nabi, ajak manusia membesarkan Allah, mengagungkan Allah, meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bertakluk dengan Allah. Masya Allah. Itulah kerja para Nabi. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Aku mendakwah manusia kepada Allah, perkenalkan manusia kepada Allah, cerita pada manusia kebesaran Allah, berani cerita tentang Allah. Hari ini manusia nak cerita tentang Allah pun malu. Bukan malu pada orang jauh-jauh, nak cerita pada anak sendiri siapa itu Allah pun malu. Nak cerita pada isteri siapa itu Allah pun malu. Kalau dah malu sangat, kita dakwah diri sendiri sudahlah. Malu sangat dengan orang lain. Masalahnya malu dalam kebenaran inilah masalah kita, tuan-tuan. Kan? Ini masalah umat Islam di akhir zaman ni, malu untuk cerita kebenaran pada orang yang tak tahu. Ini masalah kita. Semoga Allah bagi kita ni buang sifat malu yang tak kena pada tempat. Sahabat Nabi setelah tahu kebenaran Islam ni, nak cerita pada semua manusia. Sampai kita baca pada bulan lepas, Abu Zar Al-Ghifari itu telah dihalang oleh Nabi, jangan cerita. Dia pergi cerita kat orang. Orang tengah kumpul tawaf ramai-ramai, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pum, orang pukul dia. Pijak-pijak dia, pukul dia sampai pingsan. Diselamatkan oleh Ibnu Abbas, oleh Abbas radhiyallahu anhu. Esok tak puas hati lagi. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena pukul lagi. Abbas selamat lagi. Inilah sahabat Nabi, kita tak reti. Ulama kata setiap benda ni dia ada khasiat. Setiap ibadat ni, puasa ada khasiat dia, takwa. Ya? Kalau kita zikir, khasiat dia Allah bagi ketenangan hati. Baca Quran, Allah buangkan kotor-kotor daripada hati kita ni, karat-karat pada hati. Tapi tuan-tuan mulia, kalimah la ilaha illallah ni apa khasiat dia? Siapa yang mengucap kalimah ni bila dia betul-betul masuk hakikat dalam hati, infasahah, dia akan tersebar. Dia akan tersebar dalam urat-urat badan orang yang mengucapkannya, sehingga dia rasa tak boleh duduk diam dengan kalimah ini, dia kena cerita pada orang lain. Dia kena ajak orang lain pada kalimah ini. Ini orang yang betul-betul dapat hakikat kemanisan kalimah la ilaha illallah. Kalau kita ada kalimah tapi kita tak nak cerita pada orang, berarti iman kita belum sempurna.
Kita takut nak cerita pada orang kemuliaan kita dalam kalimah la ilaha illallah. Sedangkan itulah dakwah Nabi-Nabi. Itulah amalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anta akhla'a ma anta alaihi min ibadati hajarin. Yang kedua, Nabi beritahu, aku mengajak kamu untuk kamu menanggalkan diri kamu daripada Tuhan yang kamu sembah, daripada batu, la yasma'u, yang tak boleh mendengar, wala yubsir, dan tak boleh melihat, wala yadur wala yanfa', batu yang tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat. Nabi SAW ni ajak manusia mengisbatkan Allah, menafikan makhluk. Waktu itu tuan-tuan, berhala bagi orang Quraisy ini berhala yang nyata. Nampak tu, berhala tu yang tak boleh menyembah, tak boleh tu. Tapi kita hari ni sama juga tuan-tuan. Kita ajak manusia ni meninggalkan keyakinan kepada makhluk. Ulama kata kita orang Islam hari ni, kalau kita buat patung daripada emas tuan-tuan, kita kata jom sembah patung. Tak boleh, haram, syirik. Tapi cuba kita pecahkan patung tu jadi ketulan emas tuan-tuan. Ambil tuan-tuan. Berebut ambil tuan-tuan. Kan? Masa dia jadi berhala suruh sembah, tak mau. Tapi kalau kerana nak dapatkan emas tu, dah dapat duit, tinggal solat. Boleh tinggal solat. Kan? Haram tak apa, yang penting ambil dulu. Yang penting duit. Tuan-tuan, sebenarnya orang Islam di akhir zaman ni pun keyakinan kita pun rosak juga. Syirik juga kepada Allah Ta'ala. Kita yakin duit tu boleh bagi manfaat dan boleh bagi mudarat. Jadi tuan-tuan, Nabi ajak Khalid bin Sa'id ni beriman pada Allah dan tanggalkan diri kamu daripada menyembah patung yang tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat, tak boleh mendengar dan tak boleh melihat. Allah ni dalam Quran, dakwah Allah kepada manusia ni tentang makhluk ni, berhala ni sangat nyata. Sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, innal ladzina tad'una min dunillah, berhala-berhala yang kamu sembah selain daripada Allah itu, la yakhluqu dzubaban, begitu lemah, tak mampu nak tunaikan hajat kamu, sehingga mereka tak mampu nak mencipta walau seekor lalat. Dan Allah juga sebut, kalau ditakdirkan lalat datang mencuri makanan atau sedut air yang ada depan berhala, begitu lemahnya berhala tu, dia tak mampu nak rampas balik air pada mulut lalat tu. Dan Allah beritahu dha'ufat talib wal matlub, manusia yang sembah patung dengan patung tu dua-dua lemah. Dua-dua lemah. Sama-sama tak boleh tolong. Manusia tak boleh tolong berhala, berhala pun tak boleh tolong manusia. Jadi Nabi kata kesian tengok orang Islam, orang manusia ni, kan, kaum musyrikin ni ditipu oleh syaitan. Jadi tuan-tuan yang mulia, dia beritahu wal ihsan ila walidain. Nabi ni masya-Allah, dakwah Nabi yang pertama ajak beriman pada Allah, tinggalkan berhala. Yang ketiga, berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Kita hari ni kadang-kadang kita nak buat baik, mak ayah kita tak bagi. Ada juga tuan-tuan. Baru ni 2 hari lepas saya jumpa seorang anak muda, dia menangis depan saya. Ustaz, saya heranlah mak saya ni Ustaz. Ustaz doalah untuk dia. Kami nak sembahyang Jumaat pun dia tak bagi, suruh jaga kedai. Kena bergilir. Dalam keadaan sekarang ni, macam mana saya nak buat Ustaz? Mak saya suruh saya dengan adik saya, kau pergi Jumaat hari ni, adik kau tinggal. Minggu depan pula abang pergi, adik pergi, abang pula tinggal. Sampai tak sembahyang bang pun manusia hari ni tuan-tuan, Allahu Akbar, nak cari duit punya pasal, takut kalau tinggal kedai masa sembahyang Jumaat tu, takut kita nak bayar sewa rumah tak cukup, nak bayar sewa kedai tak cukup. Ketakutan kepada kekurangan rezeki menyebabkan hari ini manusia halang anak, isteri dia, orang rapat-rapat dia untuk sembahyang, untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, ini ujian. Tetapi walaupun begitu, saya pesan tetap buat baik pada mak ayah, tetap dengar cakap mereka, tetap hormat mereka, tetap khidmat mereka. Tetapi dalam persoalan itu kita sebenarnya tak wajib tahan. Kalau mak tak bagi sembahyang Jumaat, wajib kena pergi. Mak tak bagi menuntut ilmu, nak pergi belajar agama, tak bagi.
kita dalam soal itu kita kena minta maaf dan kita kena pergi. Sebab apa? Ini melibatkan agama kita, tuan-tuan. Tetapi tetap pesanan Nabi pada sahabat yang baru nak masuk Islam, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi orang Arab ni dia tak pernah mendapat nasihat, bimbingan macam tu. Allahu Akbar. Dan wa alla taqtula waladaka khasyatal faqri. Pesanan yang ketiga, dakwah Nabi, jangan kamu bunuh anak kamu kerana takutkan kefakiran, takut miskin. Hari ini kita tak adalah sampai macam tu, tapi takut nak beranak banyak. Takut nak beranak banyak. Kadang-kala kita target anak 6 orang, tiba-tiba Allah bagi 7. Yang 7 tu dah duduk dalam perut. Banyak orang tanya saya, hukum ustaz, apa hukum anak yang dalam perut kita nak gugurkan? Tuan-tuan, saya buka kitab, saya kaji dia punya hukum dia. Rupanya menggugurkan kandungan yang dah ada dalam perut, lebih-lebih lagi kalau sudah ada nyawa, tuan-tuan, sama macam hukum membunuh orang yang hidup. Dan pengalaman saya tengok, orang yang mana Allah bagi dia anak dalam keadaan dia tak suka, dia tak bersedia, anak itu pasti ada kecacatan dia, tuan-tuan. Sebab itu hari ni, tuan-tuan, kita kena buang budaya jahiliah ni. Dia tak nak anak sebab apa? Takut kurang rezeki. Sebenarnya kita tak tahu rezeki anak yang kadang-kala kita tak nak tu, dia lahir juga dengan izin Allah. Kita nak, kita tak nak, kalau Allah takdir lahir, tetap dia lahir juga. Kita gugurlah macam mana pun dia tak akan jadi. Tetapi kadang-kadang anak itu boleh bawa rezeki yang banyak kepada kita, bawa banyak kebaikan pada kita. Sebab itu tuan-tuan, kita ni jangan beri sangat nak merancang. Kita rancang setakat mana yang boleh. Tetapi kalau takdir juga isteri kita mengandung, kita redha je, tuan-tuan. Kita berdoalah kepada Allah, semoga Allah Ta'ala bagi kebaikan. Kan? Kalau tidak, kita bimbang. Walaupun orang Arab jahiliah dia bunuh-teruslah anak kalau dia tak suka. Tetapi kita hari ini kadang-kadang kita bimbang, tanpa kita sedar, kita ingat benda tu tak bersalah, kita gugurkan anak. Kan? Hari ini banyak juga orang terlibat dengan perzinahan. Anak dah mengandung, digugurkan anak. Dosa zina dah satu, dosa membunuh pula satu lagi. Allahu Akbar. Semoga Allah pelihara. Tapi pesanan Nabi, jangan bunuh anak kamu kerana bimbang kemiskinan. Yang kelima, wa alla taqrubal fahishata ma zahara minha wa ma batan. Dan jangan kamu mendekati perbuatan yang keji, barang yang zahir dan barang yang batin. Perbuatan keji yang nampak ini banyak, tapi perbuatan keji yang tak nampak ni, yang dipanggil hawadisun nafs, bisikan-bisikan nafsu kita dalam hati, ini dipanggil benda keji juga. Hati kita berbisik untuk buat benda jahat. Sebab itu dipanggil, orang kata, syahwat khafi, syahwat yang tersembunyi ni. Terutama syahwat khafi ni akan zahir masa kita duduk berseorangan. Sebab itu tak digalakkan orang lelaki ni duduk seorang-seorang dalam hotel lama-lama, melainkan masa kuarantin je lah, tuan-tuan. Kerajaan suruh kuarantin, duduk 2 minggu, seminggu dalam hotel itu tak apalah. Tapi kalau saja-saja duduk jauh-jauh dengan isteri, kita khawatir syaitan akan merosakkan iman kita dengan bisikan-bisikan. Waktu itulah macam-macam benda yang tak sepatut manusia buat, dia akan buat. Kenapa? Bisikan syaitan akan menguasai manusia bila dia bersendirian. Kan? Jadi sebab itu, tuan-tuan yang mulia, pesanan Nabi, hendaklah kamu jangan mendekati benda keji, sama ada barang yang zahir ataupun barang yang batin. Barang yang tak nampak dengan barang yang nampak. Benda perbuatan keji yang nampak tu memang tak boleh buat lah. Ini dakwah Nabi SAW. Dan kita tengok Nabi ni, dia berdakwah ada point. Kita hari ni kadang-kadang dakwah pun tak faham, tak tahu ujung pangkal dakwah kita. Nabi SAW ni bercakap ikut point. Yang pertama, sembah Allah, tinggalkan berhala. Yang ketiga, taat pada ibu bapa. Yang keempat, jangan bunuh anak. Yang kelima, jangan mendekati benda yang keji. Yang keenam, jangan kamu bunuh mana-mana nyawa yang Allah haramkan kita membunuhnya, melainkan dengan kebenaran. Zaman dulu ni bunuh orang biasa.
Tuan-tuan tengok orang Arab, orang Rusia ni tuan-tuan, dia mati pun tak kisah, dia bunuh orang pun tak kisah. Kan kita tengok perang-perang di Ukraine tu tuan-tuan, orang Rusia ni nak pergi perang tu dia happy, dia gembira nak pergi perang tu. Padahal dia tahu benda tu kematian. Tetapi Masya Allah, dalam Islam nak bunuh orang tanpa sebab, tanpa alasan yang kokoh, maka dilarang oleh Nabi SAW. Agama Islam datang untuk memelihara nyawa. Yang ketujuh, wa alla taqruba malal yatim. Jangan kamu, Masya Allah, betul lah, jangan kamu mendekati harta anak yatim. Ini benda yang paling kritikal sekali dalam agama kita ni, mendekati harta anak yatim. Kalau kita ditugaskan untuk jaga kebajikan anak yatim, sebab tu kami dalam tahfiz, kita cukup takut dengan anak yatim ni tuan-tuan. Kita kata awal-awal lagi tak payah yuran, senang. Kita takut dia bayar yuran, kita tak gunakan dengan sempurna. Hari ni Masya Allah, kita menguruskan anak yatim ni bagus. Nabi berpesan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dengan penjaga anak yatim ni macam ni, dekat dalam syurga nanti. Tapi kalau kita mendekatinya, sebab tu kita buka pusat penjagaan anak yatim ni bukan untuk bisnes, tapi betul-betul niat untuk kita mendidik mereka, menjaga mereka dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala. Kita korban lagi duit kita untuk diorang, bukan kita ambil bahagian diorang untuk kita. Sebab apa? Dia kata jangan kamu mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, melainkan dengan cara yang terbaik, paling halus, paling berhati-hati. Kan? Allahu Akbar. Menguruskan harta amanah ni bukan senang. Hatta yablugha asyuddah, sehinggalah mereka ini sampai ke tahap baligh. Masya Allah. Kalau kita jaga rumah asuhan anak yatim tu mudah lagi. Tapi kalau kita sebagai orang tua, sebagai nenek, sebagai atuk yang jaga cucu kita yang yatim, kita jaga anak saudara kita yang yatim, Masya Allah, harta pusaka daripada mak ayah mereka itu, Masya Allah, kita cukup kena berhati-hati. Jangan sampai termasuk dalam diri kita, dalam perut kita. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Siapa yang memakan harta anak yatim secara zalim, dia tidak makan apa-apa melainkan dimakan api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api neraka di hari kiamat nanti. Kan? Neraka dekat dunia ni dah hadir dalam bentuk kanser, dalam bentuk penyakit-penyakit yang berbahaya. Sebab itu kita harta anak yatim ni tak payah dekat, dan kita cuba sedia upaya untuk memelihara diri kita. Kalau tak mampu, baik tak payah kita jaga, kita serahkan kepada orang yang lebih mampu. Dan yang ke-8, Nabi berpesan, hebat, wasiat Rabbani, wasiat Nabawiyah ni, wasiat Nabi ni, Masya Allah, cukup lengkap. Masuk muamalat, masuk muasyarat, masuk akidah, pesanan Nabi, dakwah Nabi. Kan, Masya Allah. Kita ini orang nak masuk Islam, kita jangan hanya cerita kalimah la ilallah, rukun Islam, rukun iman. Islam mengajar kita benda-benda ni semua. Kan? Poin-poin ni semua kita kena ambil. Dan kita kena tahu kedudukan orang yang kita nak dakwah ni. Kalau dia penyembah berhala, inilah poin-poin yang kita kena sampaikan. Maka dia kata, dan hendaklah kau menyempurnakan timbangan dan sukatan dengan seadil-adil. Kalau kau seorang bisnes, maka cubalah dalam menimbang itu sempurnakan kita punya timbangan, kita sukatan kita, jangan dikurang-kurangkan. Orang Arab dulu, Masya Allah, memang pandai berniaga, tapi dia pandai tipu juga. Kan? Hari ni kita pun tahulah, ramai orang pandai berniaga, tapi dia pandai menipu. Sebab itu Nabi berpesan, Islam ni apa beza dengan orang bukan Islam? Bukan hanya Islam mengajak kita ni berbisnes, menggalakkan kita ni bisnes, kita pun ajak orang. Kita pun bagi fadilat pada orang nak ajak bisnes, join bisnes kita. 9 daripada 10. Kan? Daripada jalan-jalan rezeki itu adalah dalam bisnes. Tapi dalam pada itu tuan-tuan, kita jangan ada unsur-unsur penipuan dalam perniagaan kita. Itu pun digalakkan dalam Islam. Itu pun kita kena jauhkan, ya, insya-Allah. Pesanan Nabi, wa anta adil, yang ke-9, hendaklah kau berlaku adil
dalam ucapanmu, walau hakam ta'ala dhawi qarabak, sekalipun engkau menjadi hakim ke atas kaum kerabatmu sendiri. Hendaklah buat adil. Kalau saudara mara kita buat silap tetap silap. Kita kena, ucapan kita, hukuman kita kena adil. Dan yang ke seterusnya, wa antufia liman ahadta, wa antufi liman ahadta. Dan yang ke-10, hendaklah engkau menyempurnakan janji kepada orang yang engkau berjanji. Bahkan semalam dalam hadis yang saya baca waktu dalam kelas saya di Seri Gombak semalam, sepotong hadis yang Nabi SAW sampaikan, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hampir setiap ucapan Nabi pasti Nabi SAW akan selitkan hadis ini. Selalu Nabi bagi cerita-cerita mesti akan terselit juga hadis ini dalam ucapan Nabi, la imana liman la amanata lahu, tak ada iman bagi orang yang tak ada amanah, tak jujur dalam pekerjaan, wala dina liman la ahda lahu, dan tak ada agama bagi orang yang tidak menunaikan janji. Jadi sebelum nak masuk Islam, Nabi dah ajar tentang janji kepada Sayyidina Khalid bin Sa'id. Fa aslama radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan dakwah Nabi, dia kata, aku tak pernah tengok adanya satu agama yang lebih indah, yang lebih Masya Allah detail, yang lebih hebat. Dia punya ta'lim dia lebih daripada Islam. Akhirnya Khalid bin Sa'id memeluk Islam. Wahina idzin ghadiba alaihi abu. Bila dia memeluk Islam, bapaknya telah marah kepadanya. Sebab itu saya cakap, kita hari ini masuk Islam percuma tuan-tuan. Tak ada siapa pun marah pada kita. Tetapi orang yang baru memeluk Islam, ujian dia, cabaran dia, Masya Allah, orang sekeliling dia akan benci, orang sekeliling akan pulau dia. Ini merupakan satu cabaran yang sangat besar kepada para mu'allaf ini, Masya Allah. Sebab itu kita kena tolong mereka, ajak mereka, bantu mereka, bagi sokongan pada mereka. Kemudian tuan-tuan dan rahmatullah, wa adahu, bapa dia telah menyakiti anak dia ni, wa hatta man'ahul qut, sehingga dia menghalang makanan, maknanya dia tak bagi anak dia makan. Jangan sampai dia tahan makanan daripada anak dia. Fal sarafa ila Rasulillah SAW. Akhirnya Khalid bin Sa'id lari meninggalkan rumah dia dan telah bergabung dengan Nabi SAW, duduk dengan Nabi. Kemudian dikata fakana yalzimuhu wa ya'ishu ma'u, dia bermulazamah dengan Nabi, duduk dengan Nabi, hidup dengan Nabi, wa yaghibu an abihi fi dawahi Makkah, dan dia menyorok daripada bapa dia di lorong-lorong ataupun di bukit-bukit di Mekah. Nyorok daripada bapa dia. Sampai hari ini pun belah-belah Bukit Ajat tu tuan-tuan, boleh pun kalau nak cari orang menyorokkan situ payah tuan-tuan. Orang Malaysia kalau tak ada visa dulu lari duduk kat belah-belah situ lah, kan? Jadi dia, Khalid bin Sa'id ni meluk Islam, nak menyorok pada bapa dia, dia duduk di kawasan bukit-bukit situ. Wa aslama ba'dahu akhuhu, selepas dia memeluk Islam, tak lama kemudian adik-beradik dia, abang dia ataupun adik dia yang bernama Ammar bin Sa'id juga telah memeluk Islam. Masya Allah, Allah pilih ketua Quraisy, bapaknya tak nak Islam, tapi anaknya dua orang memeluk Islam. Masya Allah. Wa hakadha dakhala haula'il asyraf fi dinil Islam. Demikianlah keadaannya mereka-mereka yang mulia itu, itulah cerita mereka memeluk Islam. Walam yakun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saifun. Di saat itu, kata pengarang kitab, pada tangan Nabi tak ada pedang pun untuk Nabi penggal kepala mereka untuk memaksa mereka mentaati Rasulullah. Semua mereka ni menerima Islam dengan sukarela. Nabi tak meletak pedang pun paksa mereka memeluk Islam. Tapi mereka memberikan jiwa raga mereka ni untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuti'uhu saghirin. Nabi tak pernah paksa umat dia memeluk Islam, walaysa ma'ahu ma yarghabu fi. Yang kedua dia kata, hebatnya Islam mereka ini, Khalid bin Sa'id ini, waktu itu tuan-tuan, di tangan Nabi tak ada benda pun Nabi nak bagi pada mereka. Orang kemudian yang masuk Islam, Nabi dah banyak harta ghanimah. Nabi dah boleh pujuk dia orang masuk Islam dengan harta, kan? Nabi ni dapat duit, dapat harta, dia kumpul, dia gunakan harta ni untuk tarik orang kafir memeluk Islam. Itu dah setelah Islam dah berkembang.
Awal-awal Islam, orang masuk Islam miskin pun Nabi tak mampu nak bagi apa-apa untuk menarik hati mereka, untuk ta'liful qulub. Sebab itu keikhlasan mereka ni sangat luar biasa. Kan? Hatta yatrakaha ulail uzama aba'u, sehingga mereka ni sanggup meninggalkan bapa-bapa mereka sendiri, keluarga mereka sendiri. Bayangkan, masya-Allah, apa tarikan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ulama kata Nabi ni seperti magnet, tuan-tuan. Nabi ni macam magnet. Orang tak kenal Nabi, tak jumpa Nabi, tak dengar dakwah Nabi, semuanya jauh daripada Nabi. Tapi sekali melihat wajah Nabi, sekali mendengar dakwah Nabi, kita hari ni dengar dakwah orang biasa pun dah terkesan. Khalid bin Sa'id ini Nabi sendiri bagi dakwah pada dia. Nabi sendiri ajak dia. Malam tadi dalam mimpi aku ajak kamu, sekarang aku ajak kamu depan-depan. Allahu Akbar. Terbuka pintu hati dia mulut Islam. Wa dawi tharwah, mereka sanggup tinggalkan orang kaya-kaya demi nak ikut Nabi, walaupun mereka ikut Nabi dalam kemiskinan, dalam kelaparan. Itulah ajaibnya iman. Iman ni bila masuk dalam hati, dia tak kira dah apa yang orang cakap, apa yang orang manusia fikir tentang kita. Yang penting iman tadi membawa kita, menarik kita untuk mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi'ur rasul, akhirnya mereka ni menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyaqulu min fadli malihi, masya-Allah, untuk mereka makan daripada lebihan daripada harta yang ada pada Nabi. Nabi bukan orang kaya. Orang duduk di tepi-tepi Nabi, Nabi boleh bagi sikit-sikit daripada harta Khadijah. Tapi lama-lama harta Khadijah pun habis. Tetapi walaupun begitu, pengikut Nabi ni tetap istiqamah di belakang Nabi, di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Balkan al-kathir minhum, bahkan dikatakan kebanyakan mereka itu di kalangan orang Islam yang memulai Islam di awal-awal zaman itu adalah orang yang lebih kaya daripada Nabi. Kalau kita nak fikir apa logik akal sampai mereka nak ikut Rasulullah. Sedangkan majoriti mereka-mereka yang masuk Islam di awal ini, kebanyakan mereka juga adalah orang yang kaya-kaya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang kaya. Osman, orang kaya. Khalid bin Sa'id ni sendiri pun orang kaya. Wa ghairihim walladzina taba'uhu minal mawali, dan ada pun mereka-mereka yang mengikut Nabi di kalangan hamba-hamba. Ada orang kaya yang ikut Nabi, ada hamba-hamba golongan bawahan pun yang menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah ni kena balance, tuan-tuan. VVIP pun kita kena santuni, kena ajak beriman pada Allah, dan golongan bawahan, marhain, orang susah, orang miskin, hamba-hamba, orang yang itu pun kita kena santuni juga. Itulah kehebatan dakwah Nabi ni, ada keseimbangan. Bekah-bekah hamba, ikhtarul adha wal ju' wal masyaqqat. Masya-Allah, mereka memilih, masya-Allah, mereka memilih untuk menanggung penderitaan, kelaparan dan juga kesusahan ma'atba'ir rasul, bersama dengan pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Bihaitsu law ittaba'u sadatahum lakanu fi hadhihi dunya ahada balan. Sehingga kalau mereka ni buat keputusan nak ikut pemimpin mereka waktu itu, mereka akan lebih tenang hati mereka, lebih senang lagi hidup mereka. Tapi kenapa mereka memilih untuk beriman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa an'amu 'aishatan, dan sudah tentu kalau dia ikut pembesar-pembesar Quraisy, hidup mereka itu lebih nikmat lagi. Tetapi mereka memilih untuk hidup susah, menderita. Bahkan yang paling banyak menanggung penderitaan di awal Islam adalah keluarga Sayyidina Yasir radhiyallahu ta'ala. Dipukul, diseksa. Ammar dipukul, diseksa sampai dia terpaksa melafazkan kalimah kufur. Dan akhirnya datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya bertaubat, saya minta ampun, saya tak benci pada Allah, saya tak benci pada Islam. Tapi saya telah disakiti sampai saya tak mampu lagi, sehingga saya melafazkan kalimah kufur. Allah Ta'ala telah hantar ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dimaafkan kepada orang yang terpaksa melafazkan kalimah kufur sedangkan hatinya kukuh dengan keimanan. Awal Islam, Masya Allah,
Susah sangat mereka itu dan berat sangat penderitaan yang ditanggung oleh mereka. Laisa zalika, tiadalah yang mendorong mereka melakukan demikian illa min hidayatillah. Kata pengarang kitab, itulah semata-mata kerana hidayat daripada Allah Ta'ala. Allah yang bagi hidayat kepada para sahabat sehingga mereka sanggup untuk mereka ni bertahan menanggung penderitaan, walaupun tengok ikut Nabi ni tak dapat apa pun kebaikan dunia yang pada itu yang mampu mereka nak bertahan. Tetapi Allah bagi hidayat sehingga iman mereka tadi menyebabkan sahabat Nabi ni mampu istiqamah di atas jalan agama yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sutu'i anwariddin alaihim. Hidayah Allah yang kedua dia kata yang mendorong sahabat Nabi ni istiqamah dengan Nabi adalah kerana Allah Ta'ala telah menyinari nur agama ni ke atas mereka. Cahaya Islam ni dah meliputi mereka, dah masuk dalam ruangan hidup mereka, dah nampak yang gelap dan yang nampak yang terang dengan yang gelap, boleh beza antara hak dengan batil, nampak kebenaran agama ni, kebaikan agama ini, hatta adraku ma hum alaihi minadh dhalalah, sehingga mereka dapat menyedari hakikat kehidupan mereka yang terdahulu. Punya kami dulu dalam gelap, kami dulu dalam kesesatan, sehingga sahabat Nabi beritahu dalam kebanyakan percakapan mereka, kunna adillah, dulu kami hina, dengan Islam Allah muliakan kami. Kunna na'budul hajar wa na'kulul jifah, dulu kami sembah batu, kami makan bangkai. Sekarang Nabi ajar kita nak makan binatang kena sembelih dulu, kena baca bismillahirrahmanirrahim. Inilah benda yang selama ini kita tak tahu. Selama ini kita makan bangkai. Bagi mereka tak ada beza antara makan binatang yang disembelih dengan binatang tak sembelih. Waktu itu mereka kata innamal bay'u mithlur riba. Riba dengan bisnes tak dapat beza. Orang Islam pun hari ini kalau di akhir zaman tak dapat hidayat daripada Allah, dia pun tak dapat beza. Apa beza riba dengan perniagaan biasa, untung biasa? Tak dapat beza. Yang membezakan ni Allah ulama namakan Furqan. Al-Furqan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha, wa orang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan. Allah Ta'ala akan cetuskan dalam hati kamu satu nur yang dinamakan Al-Furqan. Dengan nur tadi kamu dapat bezakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang gelap, mana yang terang, mana yang betul, mana yang salah. Wa ma alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal huda, sehinggalah mereka melihat dan juga menerima hidayah yang didatangkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas habis selesai 3 tahun mereka ni beriman, Nabi pujuk mana yang dekat. Tetapi waktu itu bilangan mereka, ada ulama kata 35 orang yang memeluk Islam di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. 35 orang ni tak ramai lah tuan-tuan. Maka selepas itu, ini strategi Nabi, mula-mula ajak orang secara diam-diam, secara rahsia. Maka tiba satu masa di mana Allah perintahkan kepada Nabi al-jahru bit tabligh, iaitu kena zahirkan tabligh ini. Kena berdakwah secara terang-terangan. Tak boleh malu-malu, tak boleh sorok-sorok lagi, tak boleh bersembunyi lagi. Sekarang masa untuk kau zahirkan kebenaran agama ini, masya-Allah. Semoga Allah juga bagi taufik untuk kita melakukan, mengamalkan apa yang Nabi buat ini, masya-Allah. Kan? Hari ini masya-Allah, tabligh ini tuan-tuan bukan kerja golongan tertentu. Tabligh ini adalah sifat Nabi dan sifat umat, tuan-tuan. Umat ini adalah umat tabligh dan agama Islam agama tabligh. Kan? Masya-Allah. Tetapi hari ini tugas tabligh ini missionaries yang buat. Kan? Orang Kristian walaupun dia berada di agama yang batil, tetapi diorang inilah yang sanggup untuk bertabligh, untuk menyebarkan missionaries agama dia. Masya-Allah. Kadang-kadang rombongan jemaah kita terserempak dengan pendakwah Kristian. Dia beritahu kami baru balik daripada satu trip dakwah di satu negara dan kami pergi di sana 12 tahun. Masya-Allah. Jemaah kita baru balik daripada luar negara berjumpa dengan pendakwah Kristian. Dia kata, korang orang Islam pergi berapa lama? Dia kata, kami pergi 40 hari. Dia pun tak faham. Kan? Sebab apa hari ni kita payah nak faham benda ni?
Sebab kita menganggap benda ni dah jadi asing, benda ni dah jadi tugas. Sedangkan tuan-tuan, kita daripada kecil lagi kita belajar sifat yang wajib bagi Rasul itu ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Masya Allah. Dan kita sedia maklum, 3 sifat ini, siddiq, amanah dengan fatanah, itu sifat dalaman seorang Nabi. Semua Nabi itu jujur, semua Nabi itu amanah, semua Nabi ini bijak. Tetapi sifat luaran semua Nabi-Nabi adalah tabligh, menyampaikan. Sehingga Allah pesan dalam Quran sepotong ayat yang jelas tentang kepentingan bertabligh ini. Apa dia? Ya ayyuhar rasul balligh, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan ma unzila ilaika min rabbik, wahyu yang Allah turunkan kepada kamu. Wa illam taf'al, kalau kamu tak laksanakan tugas ini, fama ballaghta risalatah, berarti risalah kamu tidak sempurna dan kamu gagal dalam misi risalah pada kali ini. Dan Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran sifat-sifat orang yang menjalankan tabligh ini apa? Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Mereka yang menyampaikan risalah Allah ni, Allah Ta'ala akan bagi satu sifat yang baik pada diri mereka, sifat berani, di mana mereka hanya takut kepada Allah, dan mereka orang yang menjalankan tabligh ini tidak takut kepada sesiapa pun selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ulama kata menyampaikan ini dalam Quran banyak. Ada juga ada kala Allah Ta'ala guna perkataan dakwah. Ada kalanya Allah Ta'ala menggambarkan perintah untuk berdakwah ni, Allah guna perkataan tabligh dalam Quran. Ada juga Allah Ta'ala guna makna rusdi. Yahdi ila rusdi. Nabi-Nabi ini memimpin manusia kepada rusdi, kepada dakwah, kepada agama yang benar, agama yang bijaksana ni. Fa'amanna bih, lalu kami beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kata-kata yang menggambarkan menyampai. Kalimah penyampai ni, dan Nabi berpesan kepada kita, balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walau sepotong ayat. Bahkan menjadi satu orang yang menjadi wakil untuk menyampaikan risalah Nabi ni, mewakili Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, naddarallahu imra'an, semoga Allah mencahayakan wajah seorang umat aku, sami'a maqalati, yang mendengar hadis daripada aku, mendengarkan wasiat daripada aku, pesanan daripada aku, wa wa'aha, dan dia memahami apa yang aku sampaikan, wa addaha kama sami'a, dan dia menyampaikan pada orang lain apa yang didengar. Farubba muballighin aw amin sami'i, kerana kadang-kadang orang yang disampaikan itu lebih faham hadis yang disampaikan daripada orang yang menyampaikan. Nabi sampai mendoakan kebaikan pada umat yang menyampaikan agama kepada orang lain, mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dikatakan balighu, sampaikan. Ulama kata kalimah balighu ini mana litaklif, maknanya untuk satu tanggungjawab yang kita terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanggungjawab menyebarkan Islam ni, amanah ini, tanggungjawab ini kita terima daripada Allah dan Rasul. Anni, menyampaikan tu mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang kita nak sampaikan adalah ilmu yang kita dapat daripada Nabi. Itu dikata litashrif, untuk kemuliaan kita. Tanggungjawab tetapi dibagi untuk memuliakan kita. Walau ayat, walau sepotong ayat yang kamu tahu, ikut kemampuan masing-masing. Orang alim berdakwah dengan ilmu yang dia ada, muazzin berdakwah dengan azan dia, seorang mujahid berdakwah dengan pedang dia, seorang guru tarikat berdakwah dengan tarbiyah dan islah dia, seorang da'i berdakwah dengan kata-kata dan ceramah dia. Masya Allah tuan-tuan mulia, walau ayat sekalipun kita memahami sepotong ayat. Jadi tuan-tuan yang mulia, tak perlu takut dan tak perlu risau dan tak perlu bimbang. Kan? Hari ni Masya Allah kita pun tak tahu apa dah jadi dengan orang Islam. Kita takut dengan kalimah itu tuan-tuan. Kan? Sedangkan itulah sifat yang wajib bagi Nabi-Nabi, menyampaikan. Kan? Dan lawan daripada menyampaikan adalah kitman, iaitu menyembunyikan agama, menyembunyikan ilmu. Itu adalah merupakan sifat yang mustahil bagi seorang Rasul. Ya? Sebab itu Allah perintah Nabi mula dakwah senyap-senyap. Sekarang sampai masa selepas 3 tahun, kamu dah kena terang-terang, kamu kena declare, kamu kena cerita kat semua orang tentang kebenaran Islam ini. Maka dikatakan madat kullu ahad kullu hadhil muddah,
telah berlalu tempoh ini. Tempoh untuk berdakwah secara sembunyi itu telah berlalu. Wan Nabi alaihi salam la yuzhiru da'wah fi majami'i Quraisy al-umumiyah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menzahirkan dakwahnya pada perhimpunan-perhimpunan Quraisy yang umum. Nabi tak pergi lagi berdakwah kepada majlis-majlis umum orang Quraisy, masya-Allah. Kalau kita pun sekarang tuan-tuan, majlis-majlis orang kita pergi, kita dakwah, memang orang tak suka. Walam yakun al-muslimun yatamakkanun, dan tidak adalah orang Islam itu mampu min izhari ibadatihim. Waktu Nabi berdakwah itu orang Islam tak mampu lagi nak menzahirkan ibadat-ibadat mereka. Takut lagi nak menzahirkan cara ibadat mereka. Waktu itu semayang belum datang lagi. Tapi umat Islam beribadat mengikut milah Nabi Ibrahim AS yang asal. Yang Nabi SAW terima daripada nenek moyang Nabi. Hadran min ta'assubi Quraisyin. Kenapa mereka sembunyikan ibadat mereka? Kerana berwaspada daripada asabiyah kaum Quraisy. Fakana kullu man arada al-ibadah. Dan di kala itu setiap orang yang ingin beribadat kepada Allah, orang Islam masuk Islam nak beribadat macam mana? Zahaba ila syi'abi Makkah yusalli mustakhfiyan. Dia akan pergi ke lorong-lorong di celah-celah bukit di kota Mekah, dia akan menunaikan solat secara bersendirian, bersembunyi-sembunyi. Menyuruk-nyuruk waktu itu nak sembahyang. Masya-Allah. Ya. Walamma dakhala fid din ma yarbu ala 30, dan tatkala masuk dalam Islam bilangan yang lebih daripada 30 orang. Ada ulama kata 33, ada ulama kata 35 orang yang telah memeluk Islam. Ya, masya-Allah. Wa kana minal lazim istima'ur rasul bihim, dan adalah di antara aktiviti yang lazim, aktiviti yang rutin Nabi buat, Nabi akan himpunkan orang pengikut Nabi ni tadi, masya-Allah, liyursyidahum wa yu'allimahum, untuk Nabi memberi bimbingan kepada mereka. Ini benda penting selepas kita ajak orang masuk Islam adalah bimbingan. Kalau kita tak nak kita ajak orang masuk Islam, betul kita tinggal. Masya-Allah. Dulu pun saya pun alhamdulillah lah, Allah izin bawa Islamkan beberapa orang. Minggu lepas pun alhamdulillah satu orang saya bawa habis majlis di tempat saya 3 hari. Tiba-tiba dengar satu orang kawan cakap di Cameron Highland ada seorang nak masuk Islam. India, budak muda. Saya kata tak apa. Saya nak ambil saham. Dia memang nak masuk Islam dah, tapi biarlah masuk Islam tangan kita, masuk Islam orang lain rugilah. Saya naik daripada Jerantut, pergi, masya-Allah. Kan? Ucap kalimah syahadah, lepas pada tu kita dah cerita-cerita, saya buatlah satu grup sekarang ni. Grup untuk sahabat fitrah, masya-Allah, orang yang baru masuk Islam ni, kita nak kalau boleh biar dia memeluk Islam tu, lepas tu ada bimbingan. Kita takut tak ada bimbingan, sayang. Jadi Nabi SAW lepas masuk Islam, dia akan kumpulkan semua orang masuk Islam ni, mu'allaf ini, dan Nabi SAW akan mengajar mereka, ikhtara dzalika darul arqam, maka Nabi SAW telah memilih rumah sahabat yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Nama dia Arqam, ayah dia pun Arqam juga, masya-Allah. Itulah gamaknya mungkin nama yang dipilih oleh gerakan Al-Arqam bersempena dengan nama Sayyidina Arqam bin Abil Arqam, sahabat yang sedia infakkan rumah dia. Dan kebanyakan mutawif-mutawif bila pergi Mekah, dia akan bawa kita ke kawasan Bukit Sofa. Ada satu tempat berdekatan dengan Bukit Sofa itu, itulah lokasi rumah Sayyidina Arqam bin Abil Arqam, berdekatan dengan Bukit Sofa. Wa huwa mimman zakarna islamahum, dia adalah termasuk di antara orang yang telah kami sebut tentang keislaman dia dalam bab yang lepas. Wa makatha alaihi salam, dan Nabi duduk di sana mendakwah secara rahsia sehinggalah turun ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam sepotong ayat dalam suratul Hijri. Ayat dalam suratul Hijri, sepotong ayat saja menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mula menjalankan dakwah secara terang-terangan. Disebabkan ayat tadi. Kalau dakwah secara rahsia ni tak dapat apa lagi. Susah tu memang susah lah, tapi masih lagi tidak secara terang-terangan musuh ni memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah turun ayat fasda' bima tu'mar. Maka hendaklah kamu fokus dengan apa yang kamu diperintahkan melaksanakan. Mana kamu wahai Muhammad, fokuslah dengan dakwah ini sungguh-sungguh. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah kamu daripada golongan musyrikin. Dia ada proses-proses dia, tuan-tuan. Nabi dalam berdakwah ni banyak proses-proses dia.
Kan? Mula-mula Allah Ta'ala suruh Nabi ni berdakwah kepada orang-orang yang dekat dengan Nabi. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dakwahlah kepada kaum kerabat yang terdekat. Yang kedua, lepas pada itu Allah Ta'ala suruh Nabi SAW pula berdakwah kepada litunzira ummal qura wa man hawlaha. Berdakwah kepada penduduk Ummul Qura pula. Wa man hawla, dan sekitar kota Mekah. Dan lepas itu Allah Ta'ala suruh Nabi berdakwah ke seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi perintah dakwah ni dia berperingkat-peringkat. Dan Nabi pun bila Allah Ta'ala kata wa'arid 'anil musyrikin, Nabi dah mula tak peduli apa yang musyrikin nak cakap. Dan peringkat awal Islam pun Nabi ada bodyguard. Bila Allah turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan jaga kamu daripada kejahatan manusia, Nabi cakap kat sahabat balik rumah. Kan? Itulah keyakinan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Nabi tak perlukan bodyguard. Masya-Allah. Sebenarnya kita zaman sekarang ni ustaz-ustaz tak perlu bodyguard. Siapa nak pukul ustaz dah? Siapa nak gaduh dengan ustaz? Ustaz tak ada buat salah dengan orang. Tapi tuan-tuan mulia, Nabi SAW berdakwah di zaman tak ada Islam lagi waktu itu. Memang nyawa Nabi dalam ancaman, terancam. Maka bila Allah turunkan ayat dalam suratul Hijri, fabaddala da'wata sirran bid-da'wati jahran, maka Nabi telah mula mengubah strategi dakwah daripada dilakukan secara orang panggil sembunyi-sembunyi, maka akhirnya Nabi telah mula menjalankan dakwah secara terang-terangan. Bila terang-terangan ni tuan-tuan, penentangan pun secara terang-terangan. Allahu Akbar. Hebat Nabi kita ni. Mumtathilan amra rabbi, mentaati perintah Tuhannya. Wathiqan biwa'dihi, percayanya Nabi ni kepada janji Allah. Wa nasrihi, dan pertolongan Allah. Tapi Masya Allah tuan-tuan boleh nak dapat pertolongan Allah ni, Allahu Akbar. Nabi kena tunggu 15 tahun berdakwah, baru datang pertolongan Allah Ta'ala di dalam peperangan Badar. Bukan sikit tuan-tuan, 15 tahun ni, kita ni sekali-sekali orang marah kita. Sekali-sekala kena kecam tuan-tuan. Kan? Itu pun kecil hati, merajuk tuan-tuan. Kan? Hati tisu, fragile. Mudah pecah hati kita ni tuan-tuan. Orang tegur sikit, merajuk. Nabi SAW, apa benda yang Nabi tak terima. Dan Nabi pula berdakwah bukannya dengan macam kita. Kita hari ni berdakwah, orang tengok banyak benda yang pelik-pelik pada diri kita ni. Dosa-dosa pun banyak kita buat. Banyak benda-benda mungkar pada diri kita. Tapi Nabi ni orang yang perfect. Pun dalam kesempurnaan Nabi pun orang tolak juga. Maknanya tuan-tuan, dakwah ni kalau nak mencari redha manusia tak jumpa dalam dakwah ni. Sehingga ada ulama kata Sayyidina Hasan Al-Basri ke Sufyan Sauri, dia kata kalau kita lihat diri kita ni semua orang sayang. Dalam satu community itu semua orang sayang kita. Sayyidina Sufyan Sauri kata kami mengesyaki kamu tak berani berdakwah. Sebab itu semua orang sayang kamu. Kita tak tegas dalam dakwah ni. Sebab rutin dakwah ni, ada orang suka, ada orang tak suka. Tapi kalau semua orang suka kita, Ustaz saya cakap, kalau semua orang suka kita, maknanya kita bermasalah. Tapi kalau semua orang sayang kita pun masalah juga. Kalau ada orang separuh orang suka, separuh orang tak suka, itu bagus, masya-Allah. Maknanya betul lah tu. Fasa'ida ala Safa, menerima ayat ini langsung Nabi beramal. Nabi tu naik ke atas bukit Safa, masya-Allah. Faja'ala yunadi, lalu Nabi telah menyeru, ya Bani Fihr, wahai Bani Fihr. Mula-mula sekali berdakwah ni, kita kalau dakwah dengan orang tak kenal senang tuan-tuan. Orang jauh-jauh semua sayang kita tuan-tuan. Tapi cuba kita berdakwah pada orang kampung kita sendiri. Kan? Orang kampung ni dia tak kira. Kan? Kampung kita. Kan? Bani Fihr, kami ni orang Mekah. Orang lain semua datang pada luar. Ini Bani Fihr. Wahai Bani Adi. Nabi panggil. Ini kabilah yang paling dekat dengan Nabi. Jadi nak dakwah orang luar, kena dakwah orang dekat dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Keluarga terdekat dulu. Libutuni Quraisy. Ini semua kabilah yang paling besar dalam Quraisy. Faja'ala ar-rajul idza lam yastati' an yakhruja. Maka bila Nabi panggil, Nabi jemput, maka semua Quraisy keluar daripada rumah masing-masing, sehingga dia kata, siapa yang tak mampu datang,
dia akan hantar wakil arsala rasulan liyanzural khair, untuk melihat apa kebaikan yang Nabi nak kongsi dengan mereka. Sebab orang keluar rumah, ini mesti ada benda penting. Selalunya manusia ni kalau sampai berita dunia, semua orang tak marah. Tapi kalau nak cerita agama, panggil orang jauh-jauh, memang ada orang marah. Kan? Masya Allah. Faja Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Abu Lahab pun datang. Kan? Masya Allah. Sebab itu ulama kata bukan kita marah dengan Abu Lahab ni. Kenapa? Dia ni pada hari lahir Nabi, antara orang yang sangat gembira dengan kelahiran Nabi. Maulidur Rasul, Masya Allah. Abu Lahab dikatakan sangat happy, kan, sehingga dia memerdekakan hamba yang bernama Suwaibah. Happy sangat dengan kelahiran anak saudara dia. Dia kata, Suwaibah, mulai daripada hari ini kerja kamu menyusukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semenjak daripada hari ini, peristiwa ini selepas 3 tahun Nabi menjadi Rasul, Nabi mengisytiharkan kerasulan. Tidak ada insan yang paling memusuhi Rasulullah SAW lebih daripada permusuhan Abu Lahab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wa Quraisy, orang Quraisy, faqala alaihi salam, Nabi beritahu kepada mereka ini, ara'aitum, khabarkan kepada aku, ceritakan pada saya, kan, beritahu saya, lau akhbartukum anna khailan bil wadi, kalau saya sampaikan kepada kamu satu berita di mana musuh yang nak datang serang kita ni telah sampai di lembah sana. Saya nampak depan mata saya tentera berkuda sedang dalam perjalanan nak serang kampung kita Mekah ni. Turidu an tughiru alaikum, mereka datang nak serang kita. Akuntum musaddiqiyah, apakah kalian akan percaya pada apa yang saya sampaikan, berita yang saya sampaikan? Kalau saya beritahu pada tuan-tuan musuh nak datang. Sebab Nabi Muhammad terkenal dengan orang yang paling amanah, paling jujur. Berita Nabi dah tentu mesti berita yang betul, bukan fake. Bukan orang Indonesia bilang hoax. Hoax punya cerita tuan-tuan, bukan berita palsu, ini berita betul punya. Qalu na'am. Semua jawab betul. Wahai Muhammad, ma jarrabna 'alaika kadiban, kami tak pernah ada pengalaman ditipu oleh Muhammad. Daripada kecil 40 tahun sampai umur 40 tahun Nabi hidup. Waktu itu usia Nabi dah 40 tahun lebih lah, 43 tahun dah. Selama 43 tahun hidup dengan Rasulullah, tak pernah kena tipu dengan Nabi. Qala fa inni, kalau begitu kata Nabi, kamu dah percaya dengan kejujuran aku, kebenaran aku, rasa-rasa tak salah kalau aku sampaikan berita kepada kamu. Sepatutnya keluargalah paling bangga kerana Allah pilih. Di saat orang Yahudi semua berdoa dan berharap Nabi akhir zaman lahir daripada keturunan mereka, kaum Quraisy Allah pilih mereka untuk dilahirkan Nabi. Tetapi saat Nabi mengaku kerasulan di hadapan mereka, setelah mana mereka tengok mukjizat Nabi, berkat Nabi daripada kecil depan mata, Halimatus Sa'diyah punya barakah yang mengalir daripada Nabi, hari Nabi lahir, Masya Allah, cahaya menerangi seluruh rumah. Patutnya kaum Quraisy ni dah terima terus dah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Tetapi inilah maknanya hidayat, tuan-tuan. Hidayat ni benda mahal. Fa inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid. Aku beri amaran kepada kalian, sesungguhnya di hadapan kita ada menanti azab yang sangat berat kalau kalian tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Lahab. Abu Lahab bila dengar cerita ni, dialah orang yang masya-Allah paling marah sekali. Dia kata, tabballaka, celaka kamu. Tabballaka alihadza jama'atana, celaka kamu wahai Muhammad. Adakah semata-mata nak beritahu benda ni je, khabar ini saja, kamu susahkan kami untuk sehingga kami terpaksa tinggalkan pekerjaan kami semata-mata nak dengar cerita ini saja daripada kamu. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan, hari ni kadang-kadang kita rasa cemburu kepada para sahabat. Kan? Pernah satu kali tabi'in datang jumpa Sayyidina Miqdad Ibn Aswad. Dia kata, wahai insan yang mana matanya bertuah melihat wajah Nabi SAW. Wahai golongan yang paling bertuah yang beriman dengan Nabi. Kamulah orang paling bertuah beriman hidup bersama dengan Nabi. Kata Miqdad pula kepada tabi'in, kamu juga bertuah sebab kamu lahir dalam keadaan Islam. Kami lahir dalam keadaan musyrik. Kamu kata kami bertuah kerana kami tengok Nabi. Tapi sebenarnya kami kata kamu lagi bertuah sebab kamu tak pernah bermusuh pun dengan Nabi. Kami berapa tahun jadi musuh Rasulullah. Dan dia kata berapa ramai orang-orang yang mati pada zaman kami
yang tengok mukjizat depan mata kepala mereka mukjizat Nabi, tapi mati dalam kufur pada Allah Ta'ala. Kita hari ni kita cakap betul, kenapa kita tak lahir pada zaman Nabi? Tuan-tuan, kita tak layak untuk lahir pada zaman Nabi. Kita tak layak. Kita bimbang kalau kita lahir pada zaman Nabi, entah ke kita sama dengan Abu Lahab, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu fi sya'nihi. Lalu Allah telah turunkan ayat. Bayangkan ayat ni kekal dalam Quran sampai hari kiamat. Orang yang menentang agama, menentang dakwah Nabi ni, tuan-tuan. Sebab itu ulama kata Nabi ni dia datang bawa dakwah daripada Allah. Mesej yang Nabi bawa ni adalah wakil Allah. Siapa yang menentang Nabi ni menentang Allah. Besar sangat. Sebab itu tuan-tuan, dakwah ni kita tak boleh tolak. Orang sampaikan dakwah pada kita, kita kena angguk. Suka tak suka kita kena terima, tuan-tuan. Sebab dia menyampaikan mewakili Allah Ta'ala. Tak boleh sikit pun rasa tak senang di hati kita. Tuan-tuan, ini benda besar. Abu Lahab, bila dia menunjukkan penentangan pada Nabi, Allah turunkan ada ayat Quran, tabbat yada abi lahabin wa tabb. 2 kali celaka. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan celakalah bukan tangan je yang celaka, tetapi itlaqul juz'i wa iradatil kulli, sebut tangan tapi maksudnya seluruh badan Abu Lahab tu celaka. Jadi tuan-tuan, ulama kata bila Nabi dah sebut celaka, Allah dah sebut celaka, ni mana Abu Lahab tu tak akan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil dia beriman. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta yang banyak dan pekerjaan yang dilakukan sikit pun tak dapat menyelamatkan dia daripada azab Allah Ta'ala. Sayasla naran dhatal lahab. Dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Wa mar'atu hammalatal hatab. Bini dia pula tolong angkut kayu api untuk tolong bakar suami dia sendiri. Kan? Masya-Allah. Fi jidiha hablum min masad. Masya-Allah. Kan? Pada tangannya ada tali yang diperbuat daripada masad. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, nak cerita kepada kita ni, Abu Lahab waktu Nabi lahir adalah orang yang paling happy dengan kelahiran Nabi, tetapi saat Nabi bentangkan agama punya, masya-Allah, wasiat ataupun mesej daripada Allah, dia telah berubah menjadi musuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi ni tuan-tuan, orang yang sayang Nabi masa awal tu tak dikira lagi. Sayang tu belum sayang betul-betul lagi. Sayang selepas Nabi datang bawa agama, Nabi dakwah agama, mereka beriman pada Nabi, lepas tu sayang pada Nabi, sayang yang kedua tu baru diterima oleh Allah Ta'ala. Kan? Masya-Allah. Mereka kata wal qasdu min hamlil hatab al-mashyu bin namimah. Yang dimaksudkan dengan membawa kayu api itu, isteri dia ni orang kuat namimah. Kuat menyebar berita-berita apa? Orang panggil bahasa Melayu ni apa? Batu api. Batu api ni. Bini dia ni. Li'anna kadat taqul ala Rasulullah sallallahu al-akadib fi nawadin nisa. Bini dia ni memburuk-burukkan Nabi dalam majlis orang perempuan. Cerita palsu tentang Nabi Muhammad ni jahat sangatlah, anak saudara aku ni jahat betul. Kan? Memburuk-burukkan Nabi. Bini pun jahat, suami pun jahat. Allahu Akbar. Allah minta lindunglah. Kan? Manusia ni ada yang begitu. Allahu Akbar. Burukkan Nabi, buat fitnah pada Nabi. Thumma nazala alaihi. Kemudian Allah turunkan lagi ayat. 2 kali ayat perintah pada Nabi. Dalam surah Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, bagilah dakwah kepada keluarga kamu yang terdekat. Masya-Allah. Wa hum Banu Hashim. Tadi Nabi dakwah pada Bani Fihir dengan Bani Adi. Sekarang ni Allah Ta'ala perintahkan Nabi berdakwah kepada Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Naufal, Bani Abdi Syams. Semua mereka adalah anak kepada Abdi Manaf, atuk Nabi SAW. Kan? Dan Allah pesan dalam berdakwah, ada dia punya adab dalam berdakwah. Bukan kita hari ini dakwah orang dengan kesombongan. Hari ini ada setengah orang, kita nak tegur orang. Minta maaf, baru ni kita tak tahu siapa viral dalam khutbah kan. Dimarah orang makmum tak ikut adab dalam khutbah. Orang suruh mengaji, tak nak mengaji. Tuan-tuan, kadang-kadang dalam dakwah, kita sebagai seorang alim, pendakwah sangat diraikan, dijaga adab-adab ni tuan-tuan. Nabi bukan sekadar suruh kita berdakwah, bukan suruh kita mengajar, bukan suruh kita mendidik, mentarbiah umat ini.
Nabi juga diajar oleh Allah macam mana nak berdakwah dengan adab dan akhlak yang sempurna. Bukan bila kita ni dah baik, kita tengok orang tak baik depan kita, kita boleh maki hamun dia depan orang, tak ada. Kan? Itu bukan dakwah. Kan? Itu kerosakan, tuan-tuan. Jangan kita rasa kita buat kebaikan tapi sebenarnya kita menyebarkan kerosakan. Semoga Allah pelihara kita. Allah Ta'ala berpesan pada Nabi, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ini 3 nasihat Allah pada Nabi di awal-awal dakwah Nabi. Yang pertama, jangan peduli orang kafir nak buat apa, tetapi kamu fokus pada dakwah kamu. Yang kedua, bagi peringatan pada keluarga terdekat. Yang ketiga, Allah kata rendahkan kedua sayap kamu. Ini kedua bahu kamu di hadapan pengikut-pengikut kamu di kalangan orang beriman. Allah suruh Nabi rendahkan diri dia di depan pengikut Nabi. Bukan tinggikan diri. Kita ni di depan pengikut kita, kita kena rendah lagi. Masya Allah, di kalangan follower kita kena merendah diri. Kan? Masya Allah, ini nasihat Allah pada Nabi. Fa'in asauka. Kalau keluarga kamu ini mendurhakai kamu, orang tak dengar dakwah kamu ini, faqul inni bari'um mimma ta'malun. Saya berlepas tangan daripada apa yang kamu lakukan. Saya dah sampaikan. Maka kalau yang menerima, alhamdulillah. Yang tidak menerima pun, kita tak boleh marah. Sebab apa, tuan-tuan, tak boleh marah kepada orang yang tak terima dakwah kita ni? Tuan-tuan, sahabat Nabi ni lepas dia dapat hidayat, kadang-kadang dia pun pening. Kenapa orang kafir dia menolak lagi kebenaran Islam ni? Macam kita lah, tuan-tuan, kadang-kadang kita kata, apa hal dia orang ni? Tak faham-faham, kita cerita benda bagus ni. Kan? Allah pun turun ayat pada sahabat Nabi. Kamu risau sangat, kamu rasa apa yang sampai dia orang tak boleh terima Islam ni kan? Allah pun tegur sahabat Nabi, kadzalika kuntum min qablu. Kamu dulu pun sama macam diorang. Kan? Sebelum famanallahu alaikum fatabayyanu, berkat Allah bagi hidayat pada kamu lah baru kamu nampak. Dulu kita pun sama juga. Tuan-tuan, sekumpulan bekas-bekas pelajar di madrasah kami di Karachi, tuan-tuan datang jumpa tuan guru. Tuan guru minta maaf. Kami sekarang baru buka madrasah, adalah anak murid dalam 200-300 orang. Jadi kami nak minta nasihat. Kenapa anak murid tak dengar cakap? Kenapa anak murid banyak buat kes, buat itu, buat ini? Apa nak buat? Tok guru senyum. Dia kata, kau orang pun zaman belajar dulu macam tu lah juga. Kan? Kau orang dulu pun, zaman belajar pun itulah kau orang. Tapi bila kita dah jadi ustaz, kita lupa pula. Kan? Dulu kita lah dulu, kaki tembor tuan-tuan. Lompat pagar pergi tengok wayang kat luar. Kan? Kita dulu pun ponteng kelas. Kita dulu pun macam-macam. Tapi bila kita jadi ustaz, kita lupa. Rupanya aku pun pernah buat kerja tu. Kan? Itulah manusia, tuan-tuan. Nabi pun, Allah Ta'ala pun ajar sahabat. Dulu engkau orang pun sembah patung juga macam dia orang kan. Dulu sebelum dapat hidayat, engkau orang pun buat semua benda yang dia buat tu. Kau orang pun pernah jadi musuh Nabi. Kalau gitu diamlah sahabat Nabi, malu, tuan-tuan. Kena tegur dengan Allah Ta'ala. Jadi, fajama'ahum alaihi salam. Sikit lagi ya. Lalu Nabi SAW menghimpunkan mereka, waqala lahum. Nabi beritahu kepada mereka, keluarga ni. Ini pesanan Nabi pada keluarga. Sangat hebat ayat ni. Ya, kita dengar ni, lepas tu kita tutup lah, tuan-tuan, insya-Allah. Pertemuan kita malam ini. Ini sangat best ayat ni. Apa Nabi beritahu pada keluarga dia. Nabi SAW beritahu pada ahli keluarga dia selepas turun ayat. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Nabi beritahu, innar ra'ida la yakdzibu ahlau. Seorang pemimpin yang betul-betul beramanah, dia tak akan menipu keluarga dia sendiri. Dengar sini baik-baik. Seorang yang betul-betul jujur amanah, orang yang betul-betul baik, dia tak akan pernah tipu keluarga sendiri. Wallahi, kata Nabi, lau kadzibtun nasa jami'an, kalau aku berbohong kepada semua manusia di sekeliling aku, ma kadzabtukum, aku tak akan tipu kamu semua. Aku boleh tipu seluruh dunia, tapi aku tak akan tipu keluarga aku sendiri, kata Nabi. Hebat ayat Nabi ni, tuan-tuan. Kan? Walau gharartun nasa jami'an, ma gharartukum. Kalau aku memperdayakan seluruh dunia, aku tetap berjanji aku tak akan memperdayakan keluarga aku sendiri, orang terdekat dengan aku. Wallahi, kata Nabi, la ilaha illahu, tak ada Tuhan melainkan Allah. Inni la rasulullah ilaikum,
Aku betul-betul Rasul Allah yang Allah hantarkan kepada kamu. Khasatan. Allah hantar aku kepada keluarga secara khusus. Nabi untuk dakwah kamu secara khusus. Dan kata Nabi, wa ilan nasi kafatan. Dan Allah hantar aku berdakwah kepada seluruh manusia di seluruh dunia ini secara umum, Masya Allah. Tetapi untuk keluarga ni khusus, kata Nabi. Dan wallahi la tamutuna kama tanamun. Demi Allah. Ini hadis selalu saya baca. Bawah ini saya tahu rupanya di sini tempat dia. Nabi kata, demi Allah, sebagaimana kamu tidur di setiap malam, kamu pasti akan tidur bila kamu mengantuk, maka begitulah juga kata Nabi, kamu pasti akan mati satu hari nanti. Sebagaimana bila tiba waktunya semua orang akan tidur, akan padam sendiri mata kita, begitulah juga roh kita ni, nyawa kita pun akan padam sendiri bila tiba waktunya. Wala tub'atsuna kama tastayqizun. Dan kamu akan dibangkitkan di padang mahsyar macam mana kamu bangun tidur di pagi hari. Ya? Wala tuhasabunna bima ta'malun. Dan kamu pasti akan dihisap di atas setiap amal yang kamu kerjakan. Wala tujzauna bil ihsani ihsana. Kamu akan dibalas kebaikan dengan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Wa bisu'i su'a. Kalau kamu buat jahat, walaupun kamu keluarga Muhammad, kamu juga akan mendapat keburukan di sisi Allah Ta'ala. Wa innaha la jannatun abadan. Di hadapan kita ada syurga yang akan kita hidup di dalamnya selama-lamanya. Aw la narun abadan. Ataupun di hadapan kita menanti neraka buat selama-lamanya. Fatakallamal qawmu kalamal layyinan. Waktu itu mendengar kalam dakwah Nabi ni, semua ahli keluarga Nabi bercakap dengan Nabi dengan perkataan yang sangat lemah lembut. Ghaira ammi Abi Lahab, melainkan bapa saudara dia Abu Lahab, yang mana dia adalah merupakan khasman ladudan, adalah merupakan penentang yang sangat degil, yang sangat keras hati, yang mengatakan, dia katakan fa innahu qala khudhu ala yadayhi qabla an tajma' alaihi arab fa in sallamtumuhu idan dhaliltum wa in mana'tumuhu qataltum. Dia kata, cuba kita pegang tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ni kena tahan dia ni daripada menjalankan dakwah sebelum seluruh orang Arab percaya kepada apa yang disampaikan. Ini Masya Allah Abu Lahab punya kejahatan. Fa in sallamtumuhu idzan daliltum. Kalau kamu terima apa yang Muhammad sampaikan, seluruh keluarga kita akan menanggung kehinaan. Wa in mana'tumuhu qataltum. Seandainya kamu tahan dia, Masya Allah, menahan dia, maka kamu terpaksa membunuh dia. Masya Allah. Ini kata-kata Abu Lahab. Faqala Abu Talib, wallahi lanamna'annahu ma baqina thumma sarafal jamu. Abu Talib mengatakan, kami semua akan mempertahankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidup kami. Maka disebabkan kata-kata Abu Talib tadi, seluruh ahli keluarga telah pun meninggalkan majlis tersebut. Nak beritahu kepada kita ni, Allah hantar Abu Talib ni tuan-tuan, walaupun dia mati tanpa hidayat, tetapi dialah di antara ihsan yang sentiasa menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan sebab itulah kita, walaupun kita bercerita tentang Abu Talib, tetapi jangan ada sesiapa di kalangan kita yang pernah memburukkan dia, pernah mengucapkan kata-kata yang tak baik tentang Abu Talib. Kerana satu hari ketika mana ada sahabat menyebut tentang Abu Talib, sehingga menyebabkan hati Nabi SAW rasa terguris perasaan Nabi, sehingga Nabi SAW beritahu, Amr rajul sin wa abihi, bapa saudara bagi seorang sama macam ayah betul bagi dia. Sebab itu kita hari ini dalam berbicara tentang Abu Talib, hati-hati jangan sampai ada di kalangan kita yang pernah lancang mulut kita bercakap yang bukan-bukan tentang Abu Talib. Kerana walaupun dia mati tanpa iman, tetapi dia adalah di antara insan yang paling banyak sumbangan dia dalam mempertahankan Nabi Islam dan menyebarkan dakwah Islamiah. Jadi insya-Allah sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam ini. Insya-Allah mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala terima dan juga memberikan kepada kita sedikit kefahaman tentang betapa pentingnya menjalankan dakwah, menjalankan tabligh, dan yang mana tabligh ini adalah kerja kita semua umat Islam, dan di situlah kemuliaan yang Allah bagi kepada umat Islam. Bahkan hakikatnya Nabi kita telah menyampaikan agama ni walaupun kaum dia benci, walaupun kaum masyarakat Quraisy menolak Nabi, tetapi kebenaran tetap perlu disampaikan sama ada orang suka ataupun tidak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita pada malam ini insya-Allah. Mudah-mudahan lagi 9 hari lagi kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah
Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkati kami ya Allah dalam bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan ya Allah. Allahumma ja'alna mimman khatamta alam syahr Ramadan bi ghufranik. Ya Allah, jadikan kami di antara insan yang mana masya-Allah Engkau khatamkan bulan Ramadan, mengakhiri bulan Ramadan dalam keadaan kami semua mendapat keampunan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami bukakanlah pintu hati kami ya Allah untuk kami menerima nikmat Ramadan ini ya Allah. Bukakan pintu hati ahli keluarga kami ya Allah untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan yang sangat mulia ini ya Allah. Bagilah kami dapat melayani Ramadan dengan sebaik-baiknya ya Allah. Bagilah kami dapat menghargai setiap detik dan peluang Kau beri pada kami ya Allah. Bagilah kami taufik untuk kami dapat menghidupkan ya Allah malam di bulan Ramadan sebagaimana Nabi kami telah menghidupkan malam dalam bulan Ramadan ya Allah. Begitulah juga ya Allah, bila taufik kepada kami ya Allah untuk menghidupkan siang Ramadan ya Allah dengan bacaan Quran ya Allah, dengan sedekah ya Allah, dengan puasa ya Allah, dengan menjauhkan maksiat ya Allah, dengan iktikaf ya Allah, sebagaimana Nabi kami ya Allah telah menghidupkan siang di bulan Ramadan ya Allah. Bila taufik untuk kami ikut Nabi kami ya Allah dalam sepanjang bulan Ramadan ya Allah, mencontohi alim ulama kami ya Allah. Jangan kami berpuasa ikut kehendak nafsu kami ya Allah, tetapi ya Allah berilah takwa kepada kami ya Allah. Bila kami dapat peluang ya Allah untuk menghayati ya Allah, menghidupkan malam-malam Ramadan ya Allah, terutama di 10 hari akhir bulan Ramadan ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah, kuatkanlah akidah kami ya Allah, keyakinan kami ya Allah, sehingga kami berakhirnya bulan Ramadan mendapat ampunan daripada-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ta'ala ala khair khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, insya-Allah sedikit pesanan daripada Ustaz Amirul, 2 minit je minta insya-Allah. Jadi ada orang bertanya minta sedikit motivasi daripada Maulana untuk isteri-isteri yang suaminya nak buat usaha dakwah, masya-Allah. Jadi tuan-tuan mulia, di akhir zaman ini orang yang nak buat kerja dakwah ni adalah orang yang sangat istimewa, masya-Allah. Sebab di zaman sekarang ni, kalau zaman Nabi dulu, Nabi sendiri yang bagi semangat dan bagi galakan kepada orang lelaki ni untuk buat dakwah, dan orang perempuan pun tengok Nabi dan mereka sendiri pun ada semangat yang tinggi untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di akhir zaman ini, masya-Allah, susah bagi orang Islam nak dapat keyakinan nak buat dakwah ni, tuan-tuan. Sebab kita ni bukan dakwah peringkat lokal. Dakwah yang perlu kita sampaikan ni peringkat dunia, tuan-tuan. Peringkat antarabangsa. Kan? Suami orang Islam ni sekarang ni di akhir zaman, masya-Allah, perlu berdakwah ke seluruh dunia. Baru ni kita dengar laporan, tuan-tuan, di Ethiopia ada 2 juta orang Islam telah murtad, tuan-tuan. Kan? Bukan sikit, 2 juta orang. Ramai. Ethiopia satu masa dahulu adalah merupakan tempat Raja Najasyi yang beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar berita-berita macam ni, tuan-tuan, orang lelaki yang mana dalam hati dia ada jazbah keimanan, semangat keimanan, dia akan berazam untuk pergi ke sana, menjalankan dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Dan tugas inilah bukanlah tugas biasa, tugas yang sangat luar biasa. Kan? Kalau tak dapat pergi jauh pun, kita ada pendalaman Sabah, pendalaman Pahang, orang asli dan sebagainya. Bukan senang untuk buat pengorbanan. Bahkan, masya-Allah, kita ada satu orang ustaz yang telah meninggal dunia, Syekh Fadli Yusuf, masya-Allah. Dia telah berpindah daripada Semenanjung pergi ke Sabah bawa keluarga dia. Dan alhamdulillah, dia updatekan, masya-Allah, setiap waktu orang yang telah memeluk Islam. Saya ni malu nak update dalam Facebook, tuan-tuan, berapa orang masuk Islam. Yang pertama, takut riak. Yang kedua, sangat sikit. Kan? Tak sampai lagi 50 orang. Baru sikit je masuk Islam, kan? Tetapi tuan-tuan mulia, kalau isteri ni dia faham, suami ni, masya-Allah, meninggalkan keluarga, meninggalkan kemewahan-kemewahan dunia ni, bukan di atas maksud untuk berhibur. Ramai orang di akhir zaman ditinggal isteri, kan, masya-Allah. Sampai ada satu orang cakap kat saya, Ustaz, kami ni dulu sebelum dapat hidayah ni, tiap-tiap minggu pergi negara jiran, masya-Allah. Kan, tinggalkan isteri. Dia kata bila kita dah tinggalkan isteri kita, kita dah jadi bujang tu, macam-macam dosa kita buat, waliyazubillah. Orang lelaki ni kalau dia tak buat kerja agama, dia akan buat kerja dunia dan kerja kelalaian. Dan kita tak sanggup melihat benda tadi. Tetapi kalau dia buat kerja agama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah SWT akan gantikan pengorbanan seorang suami ni dengan Allah Ta'ala akan kekalkan agama dalam
kehidupan satu orang manusia. Agama ni sebenarnya macam gam bagi kehidupan manusia. Suami isteri ni gam dia agama. Lagi kita banyak korban untuk agama, lagi Allah kukuhkan ikatan kasih sayang. Minta maaf cakap, saya baru berjumpa dengan 2 orang sahabat kita, Masya Allah. Dia terpaksa tinggalkan rumah dia, tuan-tuan, berjalan kaki daripada KL sampai ke Melaka. Allahu Akbar. Bukan kerana dakwah. Kerana rumah tangga dah hancur, tuan-tuan. Dan akhir zaman ni ujian yang sangat berat, tuan-tuan. Jalan kaki sampai Melaka. Kami pun dalam perjalanan nak ke Melaka masa tu. Jadi kawan dia call saya, Ustaz, Maulana minta tolong selamatkan member kami ni. Dia dah tak tahu nak pergi ke mana. Dia keluar daripada rumah tu, bawa semua barang-barang, dah memang tinggalkan anak bini, buat selama-lamanya. Tak tahulah nak balik ke tidak. Kecewa sangat dengan apa yang berlaku. Sebenarnya kalau tak tinggalkan agama, kita akan meninggalkan juga isteri dan anak, mungkin dalam keadaan macam tu. Kan? Semoga Allah ampun dan Allah pelihara kita. Saya pun kata dekat ni, saya call dia, dekat mana sekarang ni, saya dekat hotel sekarang, datang jumpa saya. Masya Allah. Bila datang jumpa, tuan-tuan, seorang tu menangis. Seorang lagi dalam keadaan sedih, muka hitam, kaki pecah. Jalan kaki, tinggalkan anak bini juga. Tapi kerana hampir-hampir rumah tangga diambang perceraian. Kami balik ni nak buat keputusan dah, Ustaz. Kata, apa nasihat Maulana pada kami? Saya kata, bang, apa yang orang lain cakap, semua orang pesan kat kami suruh bercerai. Tapi dia kata, seorang je dalam dunia ni yang cakap kami jangan bercerai dan ada harapan lagi. Ada harapan lagi untuk diperbaiki rumah tangga yang retak tadi. Masya Allah, ini harapan. Kalau ada siapa yang ada masalah dalam ni, dengar benda ni, kan? Saya beritahu, sebenarnya masalah rumah tangga ni ada dia punya penyelesaian yang terbaik. Saya kata gini, bang, saya ambil masa sikit. Saya kata, bang, saya nak ubah abang punya mentaliti. Sekarang ni abang rasa isteri abang yang jahat, kan? Isteri yang salah. Sebab isteri ni ada isteri yang buat hal. Betul lah tu. Tapi sebenarnya saya kata, isteri dan anak ni tak ada hakikat, bang. Dia adalah diri kita. Allah zahirkan perbuatan isteri yang durhaka pada kita tu adalah disebabkan kedurhakaan abang kepada Allah Ta'ala. Jadi sekarang ni, abang lupakan isteri, delete memori tentang isteri, delete memori tentang dosa-dosa kesalahan abang. Isteri buat apa-apa ke abang. Ada seorang tu dia sampai kena tumbuk dengan bini dia di muka ni. Bini minta cerai, dia tak nak bagi. Dia tumbuk muka pun, dia tak mampu nak lepaskan isteri dia, sangat sayang pada isteri dia. Maka tuan-tuan yang mulia, nak ceritalah. Maka saya kata gini, bang, saya boleh tolong abang kalau abang duduk di madrasah saya 3 hari. Kan? Duduk di madrasah saya 3 hari. Sama ada keluar 3 hari ke ataupun duduk saja je. Kan? Saya boleh tolong abang, syaratnya begitu. Dan saya kata, isteri abang tak akan bertaubat daripada dosa dia sehingga abang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Pada malam yang abang bertaubat, malam itu juga Allah Ta'ala akan gerakkan hati isteri abang bertaubat. Dan saya berani jamin 200% kalau abang dengar cakap saya, insya-Allah selesai masalah. Tapi kalau tak nak dengar, abang pergilah cari tok guru lain untuk selesaikan masalah abang. Saya rasa abang pun dah cakap, semua orang suruh cerai. Jadi saya seorang je cakap ada harapan. Jadi abang saya bini kan? Saya bini tak apa, ikut saya. Rupanya Alhamdulillah hari Senin dia datang, duduk 3 hari di madrasah saya. Saya kata sekarang ni saya bagi sedikit briefing. Abang buatlah. Yang pertama sekali solat taubat sebelum tidur, banyakkan istighfar, bangun tahajud malam, sembahyang 5 waktu jangan tinggal, duduk madrasah, khidmat madrasah sungguh-sungguh, rasa nak khidmat agama Allah Ta'ala. Lepas tu abang buat, lepas tu abang tunggu keajaiban berlaku. Kan? Rupanya tuan-tuan, hari kedua. Baru 2 hari. Baru 2 hari duduk di situ, malam yang kedua, Maulana, keajaiban telah berlaku. Apa dia kata? Selama ini cakap dengan saya, aku engkau, awak saya. Malam tadi dipanggil sayang kat saya. Allahu Akbar. Ajaiblah Maulana. Dia cakap, dia hantar mesej, dia kata, bang, baliklah bang, anak-anak semua rindu kat abang. Ish, peliknya Maulana. Lepas tu dia cakap ke dia, dia sayap tanya saya, Maulana, boleh ke dia nak pakai tudung labuh? Ini semua model-model isteri dua ni nak pakai tudung labuh. Masya Allah. Dia kata, ajaib Maulana. Baru 2 hari. Kan? Saya kata kalau duduk 40 hari sini lagi banyak.
Lagi banyak keajaiban-keajaiban akan berlaku. Masya Allah, rupanya ibu-ibu sekalian, suami kita ni bila dia keluar ke jalan Allah Ta'ala, dia bukan sekadar baiki diri dia. Sebenarnya dia memperbetulkan ahli keluarga dia, tuan-tuan. Tapi syarat Allah nak baiki ahli keluarga ni adalah dengan cara suami dulu kena baiki diri. Suami dulu kena belajar. Suami dulu kena faham apa maksud hidup. Apa wawasan dalam kehidupan. Selagi dia tak keluar ke jalan Allah, dia tak nampak. Bukan kita kata benda ni kita tak asuk dengan benda ni, tidak. Tapi benda ni mujarab. Satu benda yang saya kata dah membantu menyelesaikan masalah ramai orang. Baru ni ada seorang perempuan dia join. Dia dah bercerai dengan suami dia, dah talak 3 dah. Habis program dia kata, kalau saya tahu benda ni awal, mungkin rumah tangga saya dapat diselamatkan lagi. Tapi ini dah habis dah talak 3 dah. Baru tahu benda ni. Sementara seorang lagi kawan itu tak dapat lagi berita gembira. Saya kata mungkin awak ni tak betul-betul lagi ni. Yang member ni dah dapat dah, malam kedua dah dapat. Tiba-tiba hari ketiga dekat saya nak datang ke KL ni, datang budak yang paling berjaya sekali dalam kampung saya. Minta maaf saya cerita ni bukan nak apa, cerita pengalaman. Datang jumpa saya, ada benda penting nak cakap dengan awak ni. Adik pangkat adik saya lah. Kata ini pangkat adik saudara mara saya ni. Dia cerita masalah rumah tangga dia juga. Isteri saya pun buat masalah juga sekarang ni. Tuan-tuan boleh, saya kata ginilah. Saya tak cerita pada awak lah. Saya panggil testimoni sendiri. Ini yang orang ada masalah sendiri, yang semalam baru dapat panggilan sayang ni. Ni balik tak sabar nak balik ni. Kan? Saya kata awak ceritalah kat dia. Apa benda yang abang dapat keajaiban sepanjang 2 hari di jalan Allah ni. Rupanya Masya Allah dia cerita-cerita. Saya kata sekarang apa benda yang perlu saya buat? Saya kata tak perlu pergi mahkamah. Tak perlu jumpa keluarga nak selesaikan masalah ni. Tak payah. Dan tak perlu jumpa isteri pun. Tak payah marah pun ke dia. Sekarang ni ambil masa, ambil beg. Duduk di sini 3 hari. Iktikaf. Lepas tu tunggu keajaiban nak berlaku. Allahu Akbar. Rupanya Masya Allah. Selepas suami baiki diri tuan-tuan, Allah kembalikan hubungan kasih sayang suami isteri yang selama ini hambar. Kadang-kadang kehambaran itu menyebabkan kita sunyi, kita rasa kita nak cari bahagia itu pada orang lain, pada keluarga yang lain, suami yang lain. Tetapi sebenarnya Allah kahwinkan kita dengan pasangan kita ni, pilihan Allah sangat tepat. Dan Allah bukan suruh kita kahwin 3 bulan dengan orang ni, lepas tu kahwin 3 bulan pula dengan orang tu, tak ada. Allah suruh kita kahwin selama-lamanya. Tapi kekurangan dalam perkahwinan bukan disebabkan jodoh kita tak betul. Tetapi disebabkan agama tak ada dalam keluarga itu. Agama ni macam saya cakap macam ada gam. Bila gam tak ada, terputuslah hubungan tadi. Tetapi bila kita bawa keluar ke jalan Allah Ta'ala, ada beberapa pasangan yang kita bawa yang dah hampir bercerai, dah tunggu mahkamah je. Sampai dah tak tahu nak gimana, dia ikut kita 3 hari. Tiba-tiba Masya Allah malam kedua, dia bagi cerita. Sepanjang berkahwin, dulu kami bercinta bagai nak rak Ustaz. Tapi lepas kahwin, sepatah perkataan sayang pun dia tak pernah sebut kat saya. Saya tunggu je bila nak panggil sayang. Dia keluar 3 hari tuan-tuan, malam kedua, sayang selamat malam. Allahu Akbar. Kan? Terkejut dia tuan-tuan. Hai, ini benda yang mustahil ni. Tapi itulah yang berlaku tuan-tuan. Jadi sebenarnya, suami kita keluar ke jalan Allah ni banyak kebaikan dia. Jadi isteri-isteri di sana, kita sabar. Lebih-lebih lagi kalau dia keluar ke negara jauh, nak selamatkan orang daripada api neraka, tuan-tuan. Bayangkan kalau kita dengar berita, suami kita yang kita rasa lemah ni, tiba-tiba dia dapat Islamkan 200 orang, 300 orang. Baru ni rombongan jemaah kita pergi ke Peru, tuan-tuan. Di Peru tu tempat dulunya gereja Kristen. Di situ berapa ramai orang yang dahaga nak masuk Islam. Kan? Saya baru balik daripada Mekah, saya bertemu dengan satu rombongan Indonesia yang baru balik daripada Ukraine. Ukraine, dia orang keluar aje tu perang. Ukraine dengan Serbia. Dia kata, Maulana, sebelum kami perang ni, orang di Ukraine hari-hari masuk Islam. Dan di Islamic Center tu, orang Ukraine nak tahu tentang Islam, dia begitu ramai. Kristian datang nak memeluk Islam. Rupanya kedahagaan manusia pada agama sangat tinggi sebab keperluan manusia. Jadi siapa nak pergi sampaikan agama ni pada mereka? Siapa nak tolong mereka itu nak ubat kedahagaan ini? Dia bukan boleh hilang dahaga dengan air. Bukan hilang dahaga dengan makan yang sedap. Tak ada. Kebahagiaan yang dia nak cari, yang meronta-ronta dalam jiwa mereka ni,
kita lah orang Islam yang boleh tolong. Nak tak nak kita kena spend masa kita untuk pergi, masya-Allah. Jadi benda ni bukan kerja orang dakwah, kerja seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita semua, insya-Allah. Minta ampun dan maaf kerana malam ini panjang sikit, insya-Allah. Tapi ini akhir Ramadan dah ni, insya-Allah. Nak masuk bulan puasa, nanti bulan puasa pukul 10 ni kita baru nak bermula tarawih kita, baru nak bermula kita punya qiyamul lail. Mudah-mudahan majlis kita pada malam ini makbul insya Allah SWT. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jammilna bil afiyati wassalam wa haqqaqna bit taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibati nadama fil hal wal mal innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma bimanika wa fadlika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.